Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, muslimin muslimat yang dirahmati dan dimuliakan, pada hari ini kita akan sambung bacaan Iqra kita bersama-sama di dalam bab yang ke-10 atau pelajaran yang ke-10 muka surah 46. Jadi muka surah 46 kita akan bacanya sama-sama, di mana di sini tajuk pelajaran ini adalah cara membaca bacaan waqaf. Jadi dalam belajar ataupun membaca Al-Quran, bila disebutkan waqaf, maknanya berhenti, cara berhenti. Kalau kita berhenti, apa bunyinya? Kalau kita sambung, apakah bunyinya? Muka surat 46. Sebagai satu contoh, dia bagi contoh di situ muzdajarun. Jadi sekiranya kita hendak berhenti pada muzdajarun, pada ra' tadi, maka ra'-nya menjadi sukun, maka dibaca muzdajar. Tadi muzdajarun, tapi sekarang jadi muzdajar. Sebab apa? Sebab kita berhenti. Jadi dalam kitab ini banyak kaedah ataupun banyak bentuk cara berhenti. Adakala kita berhenti dengan dihidupkan barisnya, adakala kita berhenti dengan dimatikan atau dibunyikan ha. Jadi kita lihat sedikit demi sedikit insya-Allah. Jadi kita akan nampak ke depan. Seperti muzdajarun, apabila kita berhenti jadi muzdajar. Jadi saya baca yang pertama seperti muzdajarun. Namun kalau kita berhenti jadi muzdajar. Begitu juga dengan sebelahnya wanaharin jadi wanahar. Kemudian yaumun asirun jadi yaumun asir. Wadusurin jadi wadusur. Ala sururin jadi ala surur. Nampak? Baik, jadi boleh kita baca sama-sama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Muzdajar wa nahar yaumun asir wa dusur ala surur wa su'ur kadzabun ashir bisahar ghairu salih min istabraqa. Jadi sekarang kita perhatikan baris huruf yang akhir tu berbaris, tapi kita bacanya dengan sukun. Sebab kaedah dalam membaca, bila kita nak waqaf, mana bila kita nak berhenti pada kalimah tu, maka akhir huruf kalimah dimatikan. Faham Kemudian yang kedua, hajara, apabila kita berhenti jadi hajar. Jadi apa? Hajar. Baik, kita baca hajar. Akbar wa zuyyin liyaghfir kadzalik fa idza nukir wa yu'adzib man 'amil fa awjas wa yukaffir. Baik, kita lihat di sebelahnya yukinuna. Kalau kita berhenti maka jadi yukinun. Nampak? Contoh yang pertama, yang di bawahnya ditulis la yu'minuna. Itu kalau belajar Iqra kita baca begitu. Namun bila dalam Al-Quran kita berhenti pada yu'minun, maka dimatikan nun yang akhir tu, huruf yang akhir tu. Dan di sini kalau kita lihat, sebelum huruf akhir, bentuk keadaannya ada huruf mad di situ. Dan huruf mad ni adalah huruf waw. Nampak tak? Semua waw. La yu'minun illa yadhunnun hum yuqinun. Makna berhenti itu dipanjangkan
kecilkan sikit suara. Bukan la yu'minun, tak boleh. Dia kena baca panjang sikit, sekurang-kurang 2 harakat atau 4 atau 6. Jadi kalau kita kata 2, 4, 6 bagaimana? La yu'minun 2, la yu'minun 4, la yu'minun 6. Itu perbezaannya. Dan jika kita membaca Al-Quran, kita tidak boleh campur-campurkan. Kita mulakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita start baca Quran. Kita tidak boleh buat ni 2, ni saya buat 4, ni saya buat 6. Tak boleh. Kalau kita pilih 2, kita kena buat 2. Kalau kita pilih 4, all the way kita baca 4. Lebih-lebih lagi kalau jadi imam. Jadi imam baca Fatihah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim 2, Alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanirrahim 2, Maliki yaumiddin 2. Ini betul, sampai habis kena buat 2. Tapi kalau saya buat 4, daripada awal sampai habis kena buat 4. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Okay? Tapi dicampurkan, dirujakkan, ada 2, ada 4, ada 2, ada 6, tak boleh. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Tak boleh. Sebab apa? Mengelirukan. Dan ulama kita memberitahu bacaannya adalah kalau 2, 2, kalau 4, 4, kalau 6, 6. Boleh? Baik, kita baca la yu'minun. Kita ambil 2 harakat illa yadhunnun, hum yuqinun, wa ma yash'urun, wa hum ya'lamun, amma ta'malun, wa la takfurun, afala ta'qilun. Dan kita try pula yang panjang sikit. Wa bihi ya'dilun, kanu yafsukun, la'allakum tattaqun, fihi yakhtalifun. Baik, kita berhenti di sini dan tuan-tuan di bawahnya sambung dengan penyimak masing-masing. Boleh? Baik, kita lihat di belakang muka surat 48. Sekarang ini huruf yang dimatikan sebelumnya ada ya. Ajma'ina, mana ada mat di situ huruf ya. Jadi asal bacaannya ajma'ina. Apabila kita waqaf maka jadi ajma'in. Sama macam tadi. Panjangnya pun kalau 2, 2, kalau 4, 4, kalau 6, 6. Jadi contoh yang pertama anil alamina, kita waqaf jadi apa? Anil alamin. Baik, saya mulakan. Anil alamin, minal mumtarin, qarnan akharin, minal jahilin, musyrikin, buyutan aminin, minal khasirin, wa minal muqarrabin. Kita ambil yang 6 ya. Sabilul mujrimin, والناس أجمعين، وما كانوا مهتدين، لمن الصالحين.
bagi mereka yang nak belajar taranum, belajar lagu dan sebagainya, sebenarnya ini adalah kaedah orang yang belajar taranum. Bila ada nafas yang dipanjangkan harakat, di situlah mereka buat lingkuh dan sebagainya. Dibolehkan, tapi lingkuh yang tidak melebih-lebih. Contoh, la minas salihin, boleh. Tapi kalau kita buat lingkuh macam penyanyi perempuan, tak boleh lah. La minas salihin, tak boleh. Itu dah boleh pergi China dan menyanyi di sana, ya. Di sini tak boleh. Kita teruskan di sebelahnya, bil ibadi. Jadi apabila kita waqaf, sekarang kita lihat sebelum huruf dal, huruf akhir tu ada alif. Jadi di sini semua sebelum huruf yang akhirnya ada alif, makna ada huruf mad. Jadi apabila kita waqaf, dal tadi dimatikan, sama kaedah dengan yang ajma'in dan yang sebelum ajma'in, itu belakangnya tadi. Maka dibaca contoh bil ibadi, kita baca dengan bil ibad. Nampak? Ya, baik, kita mulakan. Tukadziban, allamahul bayan, husnul thawab, bihimul asbab, minhum kulla banan, وبئس المهاد أن ألق عصاك وأخر متشابهات خطوات الشيطان بالعشي والإبكار. Jadi seterusnya tuan-tuan teruskan dengan penyimak. Baik, kita lihat di belakang. Ini bentuk juga kalimah muka surat 50. Kita akan sering nampak kalimah yang berbentuk macam ni juga, seperti hasiban. Hasiban, dia ada tanwin, tapi tanwinnya baris atas, dua baris di atas, makna tanwinnya fathah. Sebab kalau fathah tanwinnya baris bawah atau baris depan, tak ada masalah, kita ikut macam biasa. Tapi kalau tanwinnya dua baris atas, dia ada cerita lain. Dalam ilmu tajwid ini dinamakan mad iwad. Apa dia? Mad iwad. Mad iwad. Bila kita berhenti tu, bunyinya daripada bunyi hasiban, maka jadi bunyinya hasiba. Dan tak boleh panjang, dia kena dua harakat. Hasiba, dia tak boleh hasiba, tak boleh, dia dua je. Hasiba. Nampak? Baik, kita lihat di bawah ya, contoh alaikum raqiban, tak boleh raqiban, saya kena baca alaikum raqiban. Tapi kalau kita sambung di depan, contoh kita bukan berhenti pada raqibah macam tadi juga di belakang, maka kita kena baca raqiban lah. Alaikum raqiban wa, contohlah ada huruf yang sebelahnya, maka kita baca tanwinnya sesuai dengan hukum. Namun jika tidak, kita baca alaikum raqiban. Ini kalau berhenti pada situ. Tapi kalau tidak berhenti, kena hidupkan tanwin. Alaikum raqiban. Terus baca ke depan, ya. Baik. Alaikum raqiban. Alaikum raqiban. Lil muttaqina imama. Lil muttaqina imama. Ala Allah yasira. Ala Allah yasira. Wa kafa billahi nasira. Kana aliman hakima. Sebagai satu contoh ya, kana aliman, nampak tak? Kana aliman hakimah yang kita baca tadi, yang last tadi. Okey, sekarang kita berhenti pada hakimah. Kita lihat alimah.
sistemnya pun sama juga, keadaan bentuknya sama. Jadi kalau saya baca kana alima, boleh tak? Boleh kalau saya berhenti pada alima. Tapi kalau saya berhenti pada hakima, maka kana aliman hakima. Man tu saya baca tanwin sebab saya tak berhenti. Tapi ma yang belakang hakima, saya hilangkan satu tanwin, tinggal satu fathah dan ada mad dua harakat dipanggil mad iwad. Jadi kana aliman hakima. Kalau saya baca kana alima hakima, salah. Sebab hakima tu dimatikan tadi adalah digunakan ketika waqaf, tapi bila sambung dia akan balik tanwinnya. Ingat ya. Wa ahsanu ta'wila bi kulli syai'in alima. Sebagai satu tambahan kepada semua peserta, bi kulli syai'in, kita nampak dekat situ dia baris bawah dua, Ustaz. Tadi baris atas dua, sekarang baris bawah dua. Kalau berhenti macam mana? Jadi kalau kita berhenti, adakah kita berhenti dengan cara bi kulli syai'i? Tidak, tidak, bukan bi kulli syai'i, tapi hamzahnya dimatikan. Bi kulli syai', matikan hamzah tadi. Walaupun dia dua baris, tapi sebab dia bukan dua baris di atas, namun dia dua baris di bawah atau dua baris di atas, di depan, makanya dimatikan, bukan dihidupkan barisnya. Ya, lil kafirina sa'ira wa kafa billahi hasiba. Kita lihat di depan, wa rusulihi. Contoh wa rusulihi, maka apabila waqaf maka jadi wa rusulih. Begitu juga dengan mithluhu, apabila waqaf jadi mithluh. Boleh disenangkan. Qamisah nu'ti fayarkumah idza ja'ala wa kana amruh wa naza'a yadah ma yahbisu ila nu'in annah. Jadi ini sebagai pedoman bagi tuan-tuan. Kalau tiba-tiba nak berhenti, selalunya di sini dibagi contoh dalam Al-Quran secara aktual. Tak semua yang diberi contoh di sini adalah kita waqaf. Ini diberi contoh agar sekiranya kalau kita nak berhenti juga kat situ, maka berhenti dengan cara yang betul. Jangan main berhenti suka hati je. Ini pun dalam Al-Quran pun dia ada undang-undang juga. Jadi ada jalan, ada undang-undang. Al-Quran pun ada undang-undang kena ikut. Selebihnya tuan-tuan baca ya. Kita lihat di belakang. Jadi di belakang ni adalah perkara yang mengelirukan pembaca. Contoh yang pertama katanya yarda, apabila waqaf jadi yarda. Okey, ini adalah berkaitan dengan cara penulisan. Sebab kalau kita nampak ada ya, maka kemungkinan kita akan baca dengan yardaya. Betul tak? Yardaya. Tapi sebab oleh kerana ya tadi, kita lihat ya tu di atas ya tadi ada alif kecil, maka itu menunjukkan ya tadi tak digunakan sebagai yardaya, tapi dia guna sebagai mad, yarda. Sebab tu katanya yarda. Jadi idza saja, dalam riwayat qiraat lain ada yang bunyi idza saja. Saja, saja tu Ustaz, saja. Itu qiraat lain. Qiraat kita tak ada. Qiraat Hafs an Asim kita baca idza saja. Jadi tuan-tuan bila nampak keadaan ini, tuan-tuan jangan baca dengan idza saja ya, idza yaghsha ya. Pening saya nak maklumkan pada tuan-tuan. Nampak ya yang atas
atasnya ada alif, maka dibaca seperti alif. Faham tak? Baik, idza saja. Ini kalau waqaf idza yaghsha, alladhi tawalla, idza hawa, wa la yahya, wa ma yakhfa, wa ma ghawa, illa ma sa'a, نزلة أخرى قدر فهدى. Kadar panjangnya 2 harakat, tak boleh lebih pada 2 harakat. Dan yang terakhir bagi menutup acara kita pada malam ini insya-Allah, dan boleh pergi ke halaqah masing-masing. Baik, qayyimatun. Dalam belajar bahasa Arab ni ataupun huruf hijaiyah ni, ada selalunya ada huruf ha yang combination dengan ta. Huruf ta, semua ta, ti tu kan, dengan ha, hi, hu, dia boleh gabung. Dia boleh gabung dari segi bentuk tulisan. Contoh qayyimatun, kalau ikut bentuk tu, itu bentuk ha. Tapi dalam masa yang sama, bentuk ha tadi dia ada 2 titik di atasnya. Maka kaedahnya ulama kita ajarkan, kalau kita baca sambung, bukan berhenti, bukan waqaf, maka kita baca dengan ta, seperti qayyimatun, tun terus. Tapi kalau kita berhenti di situ, mana kita waqaf di situ, maka jadinya ta, kata ha tadi jadi ha. Jadi qayyimah. Jadi ini adalah yang dinamakan ta marbuta. Dia panggil ta marbuta. Okey, namanya ta marbuta. Dalam ilmu tajwid, dalam bahasa Arab, ini dinamakan ta marbuta. Makna combination ta dengan ha bergabung. Kalau sambung jadi ta, kalau berhenti jadi ha. Senang je. Baik, la matrabatin jadi la matrabah, jadi ha, sebab apa kita berhenti. Baik, wahid ithnain thalatha, la matrabah, fakku raqabah, bin nasiyah, dha maqrabah, dinul qayyimah, mal aqabah, mal qari'ah, bil uqamah. Wallahu a'lam. Jadi seterusnya baca kepada penyimak. Jadi kita lihat balik daripada awal. Baik, kita lihat yang pertama, muka surah 46, musdajarun jadi musdajar, hajar jadi hajara jadi hajar, yukinuna jadi yukinun, ajma'ina jadi ajma'in, bil ibadi jadi bil ibad, hasiban jadi hasiba, wa rusulihi jadi wa rusulih, dan mithluhu jadi mithluh, yardha adalah yardha, dan qayyimatun jadi qayyimah apabila kita waqaf. Faham? Baik, jadi mudah-mudahan semua dapat menetapkan. Tuan-tuan, kita tinggal lagi pelajaran ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-15. Sampai ke-15, tuan-tuan kira dah graduate. Iqra dah habis ni tuan-tuan. Dan kita akan habiskan dengan pelajaran ke-16, membaca surah-surah lazim. Namun syaratnya tuan-tuan kena ikutlah. Nak habiskan, nak mantapkan, nak betul-betul mantap bacaannya, maka haruslah dan wajiblah anda ikut sekarang sampai habis. Manakala bagi yang baru ikut hari ini atau minggu lepas atau tak sempat pelajaran yang pertama, lihat kita ada link di dalam YouTube kita.
kelas yang telah diadakan dari yang hari yang pertama sampai hari ini perjumpaan yang ke-8. Minggu lepas perjumpaan yang ke-7. Jadi yang ke-7 sudah dipublishkan, yang ke-8 akan dipublishkan juga insya-Allah dan yang akan datang. Sebab kita lihat ramai ikhwan kita yang mungkin tidak dapat konsisten dengan pengajian ini. Lambat sekali bagi peluang bagi mereka untuk sambung duduk dalam pengajian ini. Tak ada masalah. Okey, boleh insya-Allah. Baik, dengan ini saya mempersilakan semua ikhwan akhwat yang bahagian Iqra dengan halaqahnya masing-masing. Dan bagi halaqah Al-Quran hari ini saya ingatkan terus masuk kelas untuk tajwid, untuk tadarrus. Jadi teruskan insya-Allah. Sarafi kita ada, Ustaz Ilyas mana dia, dan ada lagi yang lain insya-Allah khair. Falyatafaddal. Allah. Okey, tuan-tuan boleh yang bagian Iqra boleh bangun dan pergi ke tempat Iqra ya. Dan bagi halaqah Al-Quran terus duduk dalam halaqah. Nanti kalau dah habis baru kita buat tajwid insya-Allah khair. Alhamdulillah, sambungan pengajian kita yang telah lalu pada minggu yang lalu, iaitu dalam hukum mad. Sebagai peringatan hukum mad yang kita belajar, yang pertama sekali kita kena ingat huruf mad itu apa. Maka huruf mad adalah alif, waw dan ya. Yang kedua, bila kita sudah mengenal huruf mad itu, makanya kita fahami bahawa mad itu maknanya dipanjangkan suara 2 harakat atau 4 harakat atau 5 harakat atau 6 harakat, kadar panjang bacaan pada huruf mad. Dan huruf mad, hukum mad, hukum mad terbahagi pada 2. Yang pertama mad asli dan yang kedua mad far'i. Jadi bila kita masuk pada mad asli, senang kita faham bahawa mad yang setelahnya tiada hamzah atau sukun ataupun tiada hamzah ataupun tiada sukun atau sabdu, maka kita berhenti dengan cara 2 harakat. Manakala mad yang setelahnya ada hamzah atau sukun atau sabdu, maka itu dinamakan mad far'i. Jadi kita buka muka surat yang ke-64. Jadi sebelum ini saya telah menerangkan kepada tuan-tuan, para peserta sekalian, bahawa mad apabila bertemu dengan hamzah, maka ada beberapa keadaan. Yang pertama, jadi mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil seperti contoh di muka surat 64, idza jaa. Nampak? Katanya apabila mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata atau satu kalimah, maka dipanjangkan 4 ataupun 5 harakat. Mad wajib panjang, tak boleh pendek, tak boleh 2, mesti 4 atau 5. Jadi sekarang bentuknya mad bertemu hamzah. Jadi yang pertama dinamakan mad wajib muttasil. Baik, mad wajib muttasil. Yang sebelahnya adalah mad jaiz munfasil. Apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah tapi tidak dalam kata atau kalimah yang sama. Contoh, qalu innama, qalu telah berkata mereka, innama sesungguhnya. Jadi 2 kalimah yang berasingan, hamzah di kalimah yang lain dan mad di kalimah yang lain. Maka di sini boleh dibaca 2, 4 atau 5. Jadi yang kedua mad
mad jaiz. Dan yang ketiga adalah mad silah kubra. Mad silah kubra, apabila ha dhamir bertemu dengan hamzah, maka panjangnya, caranya adalah seperti mad jaiz juga. Contoh, man alladhi yashfa'u indahu. Indahu illa boleh dibaca dengan indahu illa 2, atau indahu illa 4, atau 6, atau 5. Indahu illa, nampak? Sama macam mad jaiz munfasil. Dan seterusnya mad badal. Mad badal ni dia bukan masalah, dia senang nak cap. Dan sebenarnya hal ini kita tidak perasan, kita tidak perhati. Contoh, Rabbana innana amanna. Jadi di sini kita akan perasan seperti mad asli amanna, betul tak? Tapi mad badal ni makna mad yang telah bertukar. Dari asal kalimahnya adalah hamzah jadi mad. Asal Rabbana innana amanna adalah Rabbana innana amanna. Itu asalnya. Asalnya apa? Amanna. Tapi di sini dia tidak memakai asal. Kerana orang Arab nak sebut amanna maka jadi susah. Maka dalam Quran Utsmani kita perhatikan dia tak ada amanna, dia terus tukar. Sepatutnya hamzah tu alif tu adalah hamzah yang sukun, dijadikan alif yang sukun. Jadi apa? Mad. Sebab tu dia kata bertukar, badal tu tukar. Itu makna tukar, mad tu tukar jadi hamzah jadi mad. Rabbana amanna. Jadi macam mad asli juga sebenarnya, tapi hakikatnya mad badal. Jadi kalau peperiksaan di sini mungkin ramai fail lah. Ini apa, mad badal ke mad asli? Mad asli. Jadi ini mad badal. Caranya macam mad asli, sebiji macam mad asli. Tapi dalam qiraat lain ada yang baca panjang. Rabbana innana amanna. Macam-macam bacaan Ataupun yang kedua, habbaba ilaikumul imana. Asalnya iman, habbaba ilaikumul imana. Jadi oleh kerana bunyinya lain maka dijadikan ya. Hamzah yang sukun dijadikan ya, kerana sebelum hamzah yang sukun ada huruf yang baris kasrah, baris bawah. Ataupun wama utiyan, asalnya utiyan tapi jadi utiyan. Jadi bermakna tuan-tuan, mad badal ni dia seolah-olah macam mad asli juga. Cuma kita nak kena tahu hakikat ni mungkin asalnya asalnya adalah hamzah. Lagi satu kaedah supaya kita tahu asalnya tadi hamzah. Kaedahnya di antaranya adalah sebelum mad ada huruf hamzah. Sebelum mad ada huruf hamzah. Contoh, qiradatan khasiina, asalnya khasiina. Afwan ni. Ini tak masuk. Ra'a qamisahu. Jadi ra'a qamisahu. A'rada wa na'a, tapi wa na'a bi janibi. Faqala ambi'uni, tapi jadi ambi'uni. Jadi semuanya kita perasan ada hamzah. Khair. Jadi kita settle dalam bab ni mad jaiz dengan mad silah. Mad silah kubra. Tambah sikit lagi mad badal. Kita punya whiteboard ni kesian miskin sangat
baik tak muat. Jadi ini mad badal. Okey, yang seterusnya apabila mad bertemu dengan sukun. Yang kedua, mad bertemu dengan sukun, bentuknya pula lain. Jadi katanya mad yang bertemu dengan sukun ada dua keadaan. Yang pertama, sukun arid. Mana sukun arid? Sukun yang baru datang. Ataupun sukun asli, sukun asalnya memang sukun. Jadi ada dua keadaan. Mana lepas huruf mad ada sukun, sama ada sukun yang baru datang atau sukun yang asli. Baik, sukun arid, muka surat 68 katanya sukun arid, sukun yang baru datang seperti mad arid lis sukun. Apabila mad tabi'i bertemu huruf berharakat yang disukunkan kerana waqaf, maka panjangnya 246. Yang kedua, mad lin, apabila huruf yang berharakat fathah bertemu ya sukun atau waw sukun dan huruf setelahnya disukunkan kerana waqaf, panjangnya 246. Harap diperhatikan, panjang bacaan mad arid lis sukun dan mad lin dalam satu bacaan masing-masing harus dibaca dengan seragam. Macam tadi kita belajar verse tadi, nak baca 2-2, kalau 4-4, kalau 6-6. Baik, sukun arid sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita nak berhenti pada rahimi macam tadi. Rahimi, kena matikan mim, kena matikan mim, nak berhenti kan? Maka kematian mim tadi, kesukunan mim tadi berlaku kerana waqaf, maka dinamakan sukun yang baru datang, di mana asalnya bukan sukun, dia berharakat, tapi sebab kelakuan untuk berhenti, maka hukum sukun didatangkan. Sebab tu dikata mad arid yang baru timbul, mana hukum mad yang baru datang kerana sukun. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. 6 boleh, 4 boleh, 2 boleh. Tapi kena seragam, kalau 2-2, kalau 4-4, kalau 6-6. Begitu juga dengan lin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Sama macam mad arid, cuma bentuknya mad arid ni. Mad arid ni mad asli. Mad arid tu asalnya mad asli, contoh rahimi. Tapi lin ni dia bukan mad asli, dia lin. Contoh ya dan waw, huruf ya dan waw. Okey, ini adalah hakikatnya. Huruf waw dan ya sebelumnya ada huruf yang berbaris atas fathah. Quraisyin, tengok, as-saifi, al-baiti, khawfi. Jadi cara berhenti di sini macam mad arid disukun juga. Jadi dinamakan sukun yang baru datang. Manakala sukun asli, okey, jadi kita kata sukun arid ada dua, arid lisukun dan al-lin. Dan manakala mad asli, mad yang bertemu sukun asli, maka ada 4 keadaan. Ada dua keadaan yang terbahagi setiap keduanya pada 2. Jadi 4 lah. Jadi kita lihat muka surat 72. Dia memberitahu sukun asli. Baik, katanya yang pertama mad lazim kalimi muthaqqal, yang kedua mad lazim kalimi mukhaffaf, yang ketiga mad lazim harfi muthaqqal, dan yang keempat mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, saya padam yang ada. Tuan-tuan lihat dulu buku tu. Kalau faham, alhamdulillah. Kalau tidak, kita kupas sikit. Okey, kita katakan mad lazim. Apa makna mad lazim? Lazim tu makna wajib, mesti.
mesti kena panjang 6 harakat. Itu makna lazim. Jadi mad lazim ni terbahagi kepada 2. Yang pertama kalimi. Kalimi. Mad lazim kalimi. Dan yang kedua mad lazim harfi. Ini tuan-tuan kena faham. Tuan-tuan faham yang ditulis kitab tu, automatik faham insya-Allah. Mad lazim, mana mad yang wajib panjang 6. Yang kedua terbahagi pada 2, kalimi atau harfi. Ma makna kalimi? Kalimi itu makna kalimah. Makna mad dan sukun bertemu dalam kalimah. Manakala harfi adalah huruf-huruf yang ada di awal surah seperti Alif Lam Mim Yasin Kaf Ha Ya Ain Sad, yang di dalam huruf tadi pecahannya jika diasingkan akan bertemunya mad dengan sukun ataupun sukun di dalamnya. Benda yang sama. Baik, maka terlebih dahulu saya akan masuk mad lazim kalimi. Harfi nanti dulu. Kalimi dulu. Kita kata kalimi. Okey, kalimi ni dia akan terbahagi pada 2. Yang pertama yang dinamakan muthaqqal. Yang kedua dinamakan mukhaffaf. Ini semua istilah bahasa Arab je, sebenarnya senang, bukan susah. Jadi bila kata mad lazim, tuan-tuan kena ingat lazim tu makna 6 harakat. Apa dia? 6 harakat. Kalau kalimi maknanya hamzah tu mad, huruf mad tadi bertemu dengan huruf yang sukun dalam bentuk kalimah, di mana ada kalanya jadi berat, muthaqqal, dan ada kalanya jadi mukhaffaf, jadi ringan. Saya bagi antum shortcut pendekkan cerita. Muthaqqal dalam kalimah ada sabdu, mukhaffaf cuma ada sukun. Gitu je. Contoh saya bagi ad-dallin. Waladallin tu kalau kita tengok dalam buku ataupun faidha ja, yang pertama faidha ja'atit dhammah, nampak ta tu ada mad, kemudian ada huruf mim yang bersabdu, maka itu dinamakan mad lazim kalimi muthaqqal. Sebab apa dia berat? Sebab sabdu tu ad-dhammah kena tekan, sebab tu dipanggil muthaqqal. Mukhaffaf simple. Contoh yang bawah, athumma idza ma waqa'a amantum bih al-an. Apa dia? Okey, gini al-ana. Jadi gini al-ana. Jadi makna dia bentuk kalimah, tuan-tuan. Dia bentuk kalimah. Itu yang pertama. Dan yang membezakan mad lazim kalimi muthaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf, cuma satu dengan sukun. Jadi lihat pada buku, mana yang sukun, mana yang sabdu selepas huruf mad, itu mad lazim kalimi muthaqqal. Kalau selepasnya adalah sukun bukan sabdu, makanya jadi harfiah kalimi mukhaffaf. Baik, kita lihat di sebelah. Coba padamkan ni. Tuan-tuan yang tak faham kena tanya macam mana nanti diterangkan secara individu. Okey.
Yang seterusnya katanya mad lazim harfi muthaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf. Baik, kita tulis balik mad lazim. Mad lazim. Okey. Sekarang ceritanya harfi. Cerita apa? Harfi. Okey, kita bagi contoh teruslah. Contoh alif, lam, mim. Jadi kalau dalam Al-Quran tulisannya begini. Betul tak? Alif, lam, mim. Okey, hakikat yang dia nak, macam mana ustaz dia boleh timbulkan hukum? Sebab macam tadi kita pecahkan kalimah ni, dia akan jadi alifu, alif, lam, mim. Kalau tuan-tuan lihat, ini ada tasydid. Sebab mim sukun bertemu dengan mim yang hidup, jadi ada tasydid. Jadi alif, lam, ada ni mad, ni huruf madnya, dan ini adalah huruf madnya. Jadi kalau tadi alif, lam, mim, sebenarnya kalau kita pecahkan jadi alif, lam, mim. Dalam kitab sebut ada mad lazim harfi muthaqqal dan ada mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi macam mana nak tentukan? Sama tuan-tuan, macam tadi mad lazim kalimi, iaitu alif, lam, ni mad, mim kan, tapi dia temu mim ni disabdu kat sini. Lam, sabdu, dia juga sabdu, maka otomatik katanya lam pada alif, lam, mim adalah mad lazim harfi muthaqqal. Okey, mim dia tak ada sabdu, dia cuma ada sukun, maka mad, mim atau meyakini lam pada mad lazim harfi jadi mad lazim harfi muthaqqal. Okey, mim pada alif, lam, mim adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Kerana apa? Sukun. Lepas huruf mad ada sukun secara hakikat penulisan. Jadi kita kata alif, lam, mim. Okey, alif, lam, mim. Maka kita kata lam pada alif, lam, mim adalah mad lazim harfi muthaqqal, dan mim pada alif, lam, mim adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Siapa tak faham? Jadi kita lihat carta di bawah tu. Senang, tak payah tulis. Okey, tertulis dalam Al-Quran nun, kan? Adakah dia muthaqqal? Tidak. Tapi katanya nun tadi adalah mukhaffaf. Mana mad lazim harfi mukhaffaf. Sebab apa? Sebab dalam tu ada mad ni waw, lepas waw ada nun sukun. Dia bukan nun yang bersabdu. Baik, kita lupa sikit alif, lam, mim. Tengok, katanya alif, lam, mim. Lam pada alif, lam, mim adalah mad lazim harfi muthaqqal. Begitu juga dengan mim. Mim pada alif, lam, mim adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Alif, lam, mim, sad. Katanya lam pada alif, lam, mim, sad adalah mad lazim harfi muthaqqal. Manakala mim dan sad pada alif, lam, mim, sad adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Sampai bawah. Faham tuan-tuan? Jadi tuan-tuan kalau faham ni benda, ni bab, mana tuan-tuan dah graduate tajwid. Okey, tambahan sikit, kita patah balik sikit kat belakang. Hari ni habis tajwid. Baik, katanya muka surat 60. Muka surat 60. Muka surat 60 iaitu mad iwad, termasuk juga dalam mad asli, tapi sebenarnya dimasukkan dalam mad far'i, mad iwad. Pelajaran kita dalam Iqra tadi, wal jibala autada, nampak? Jadi kita lihat, apabila huruf yang berharakat fathatain bertemu alif setelahnya, maka waqaf berhenti.
huruf hamzah yang berharakat fathatain dan waqaf berhenti. Jadi kita berhenti wal jibala autada, 2 harakat. Fi dinillahi afwaja, 2 harakat. Itu namanya mad iwad. Yang seterusnya mad silah sughra atau qasirah. Contoh lahuma, lahuma. Dia macam mad asli juga tuan-tuan. Tapi yang ni dia lebih khusus kepada ha dhamir. Ha dhamir ni dalam bab nahwu tuan-tuan, benda ni jadi senang. Nampak macam hu hi, itu namanya mad silah. Kalau ada hamzah selepasnya jadi kubra. Indahu illa. Tapi kalau tak ada hamzah selepasnya jadi mad silah sughra. Dan yang seterusnya muka surat 62, ma tabi'i harfi. Setiap alif yang ada pada huruf ha ya ta ha ra, mad ini berada pada huruf muqata'ah pada awal sebagian surah dalam Al-Quran. Contoh ha mim. Jadi kalau ha mim tu bacaannya ha mim. Okey, ha mim. Bila kita pecahkan dia jadi ha mim. Jadi mim tu jadi apa? Mad lazim harfi mukhaffaf, dan ha mad tabi'i harfi. Jadi kita tak boleh baca ha mim, tak boleh. Kita kena buat ha mim. Faham tak? Ha mim. Okey. Begitu juga dengan taha. Contoh kaf, ha, ya, ain, sad bawahnya. Kaf, ha, ya, ain, sad. Kalau yasin pun sama. Yasin. Ya dia tu kena 2. Dia tak boleh yasin, tak boleh. Dia kena 2. Yasin. Sin tu kena harakat 6. 2 6. Yasin. Okey. Taha bukan toma. Toma ke taha ni? Toma, ni taha. Tomim ni? Tomim. Ini bukan tomim, ini taha. Khair, wallahu a'lam bisawab. Begitulah pengajian tajwid kita, dan kita akhirkan di sini. Kita bertemu lagi insya-Allah pada hari Rabu ini. Jadi datanglah hari Rabu, sebab kita dah nak ke ambang akhir. Dah habis tak? Jadi tuan-tuan datanglah insya-Allah. Kita khatam juga tajwid ni akhirnya. Wallahu a'lam bisawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.